Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk kita berkumpul pada malam ini walaupun dalam keadaan hujan. Kalau kita kalap di hujan, kita kalap di bawah hujan, belum lagi kita hujan yang lain. Baik, walaupun hal, alhamdulillah kesempatan yang ada bagi kuliah bulanan kita pada bulan ini, kita akan membincangkan tentang satu tajuk. Tajuk ini iaitu tajuk berkaitan tentang al-fitnah wal-mulahin. Maksud fitnah wal-mulahin ini iaitu perkara-perkara yang bakal berlaku di akhir zaman pula. Yang mana perkara yang bakal berlaku di akhir zaman ini kita panggil fitnah. Pada zaman tersebut adalah zaman fitnah. Baik, maka bila mana kita nak rujuk hadis-hadis berkaitan fitnah ini, dia bukan cerita yang kita boleh reka, bukan boleh ambil tanpa disadarkan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun dengan mana-mana dia mesti ada sebelumnya. Tak boleh kadang kita percaya-percaya. Kerana yang kita dapat lihat hari ini, tajuk yang kita nak bincangkan ini tajuk cerita tentang Imam Mahdi. Dan cerita Imam Mahdi ini bukan hari ini kita dengar, bahkan disebut sebelum-sebelumnya lagi, iaitu cerita tentang Imam Mahdi. Ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Contohnya di Malaysia kita cukup terkenal dengan Al-Arqam, iaitu yang mana dikatakan Tuk Guru Mayor sendiri sebagai yang akan dibangkitkan sebagai Imam Mahdi, dan juga iaitu Syekh Suhaimi. Kita pun tak tahu daripada mana asal usul. InsyaAllah bila ini kita akan tengok daripada Nas untuk kita mengenali siapakah yang dinamakan sebagai Imam Mahdi yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Yang kedua, hari ini dia jadi satu tabiat kita. Kita suka cerita-cerita yang pelik-pelik. Ini orang mencari yang ini. Bahkan ada ramai orang yang suka mencari cerita-cerita pelik tentang akhir zaman. Orang kita berharap, kita tak pasti apa tujuannya. Kalau nak katakan mereka percaya dengan salah satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Bada al-Islam gharibun fasayaudu ghariban kama bada aku balik orang. Islam itu mula dalam keadaan pelik, dagang. Tidak berakhir dalam keadaan pelik. Maksud pelik ini dalam keadaan berdagang. Dagang itu orang yang pelik lah. Aku balik orang, berbahagialah orang yang pelik. Maka seolah-olah kita nak cari kadang di orang-orang pelik macam tu. Sedangkan Islam tak suruh pun kita jadi orang yang pelik. Dan kalau kita tengok di antara buku rujukan yang berkaitan tentang hadis akhir zaman, dan saya rasakan yang paling terbaik itu kitab yang disusun hadis-hadis oleh Imam Ibn Katsir, iaitu kitab Al-Fitnah wal-Mulahin, 2 jilid. Kitabnya diambil daripada hadis-hadis yang sanadnya yang okey sanadnya. Walaupun mungkin tak semuanya sampai ke tahap yang sahih mutawatir, tapi la ba'sa fihi, iaitu benda boleh diambil sebagai direkodkan sebagai salah satu hujah bagi kita. Berbanding dengan cerita-cerita yang pelik-pelik. Contoh, jadi isu di Malaysia dahulu 3-4 bulan yang lepas saya rasakan, ataupun awal tahun yang dulu, kisah ada orang yang mengandaikan dengan mengatakan Imam Mahdi datang daripada Bani Tamim. Okay, disebut. Jadi Bani Tamim ini adalah singkatan daripada huruf Tab dan huruf Mim.
So dia pun terjemahkan tak itu tak nak punya itu Melayu. Hal ini yang boleh dalam masyarakat ni kadang-kadang maaf cakap lah. Saya kadang-kadang bagi kita tak cerita tak boleh boleh kita cerita, tapi cerita kita tu tak ada pandangan. Cerita yang kita kritikkan kita rekod Islam tak bisa rekod. Islam ni adalah yang mesti betul ataupun tidak. Ada nas tak ada nas. Pandangan engkau ataupun nas, hadis atau Quran. Kalau pandangan, katakan pandangan. Dan sebab kalau disebut pandangan, boleh diterima dan boleh ditolak. Tapi kalau direkod pandangan itu atas nama agama, hal ini bahaya. Mana Nabi SAW sebut sebagai amaran kepada kita, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Siapa yang mengada-adakan, buat cerita, sebarkan cerita, benda yang tak ada asas. Ada asas pun tiba-tiba kita duduk gantai tapi buat cerita ni, benda tu akan ditolak. Yang kedua yang pula, kata Nabi, man kadhiba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong dengan nama aku. Ini pun satu question. Sikit-sikit Nabi kata. Nabi mana nak kata? Kat mana saya kata? Saya hari itu ada seorang ustaz kat kita pun tak suka bertanggung pandangan dengan mana-mana ustaz, buku dan sebagainya. Tapi bila yang dicakapkan itu bercanggah dengan apa yang kita faham daripada Al-Quran dan Hadis, maka kita tolak. Contoh iaitu korban. Buat korban untuk Nabi SAW. Yang buat korban ini ustaz yang ramai ini. Buat pula kat satu pusat ini dikenali sebagai pusat ilmu. Tak sekor korban dibuat, sekor untuk Nabi, 10 ekor untuk orang-orang yang ada. Jadi kita pun bila dah macam tu dibuat-buatkan, diiklankan kalau buat korban untuk Nabi, tapi ni dah datang sekali mana boleh kalau korban untuk Nabi ni. Awak teruk sangat kan Nabi sampai nak korban untuk dia ni. Tadi petang tadi pun ada juga ustaz pergi ke mana-mana ni, boleh tak malam ni kita buat tahlil. Saya pun tanya tahlil untuk siapa? Tahlil untuk ada anak jiran kita meninggal umur tak sampai baru 3 bulan, lagi sakit meninggal, kita buat tahlil. Saya kata buat tahlilnya. Kalau hak tu boleh dipersoalkan ni pula budak-budak ni syurga, dia tak ada apa pun. Tak payah nak baca Quran, tak payah nak tahlil. Bahkan kalau kita tengok dalam bab fiqh ni, sampai ke satu tahap ada bayi yang tak perlu disembahyangkan pun. Walaupun dia tak berhasiatkan kepada benda-benda itu semua pertolongan dan bantuan daripada kita. Mana dia tak dapat. Tak akhirat besok dia ada 3 golongan. Golongan pertama dipanggil Al-Munjiyin. Siapa dia? Al-Munjiyin, orang yang terlepas. Masuk terlepas tu dia tak dihisap, tak dikira, maka Allah masukkan terus ke dalam syurga. Antaranya kanak-kanak sebelum balik meninggal, baik dia Hindu, baik dia Cina, baik dia apa bangsa pun, maka dia akan ada pada tempat yang baik. Maka dia kata buat apa nak kita baca Yasin, surah Al-Fatihah, tak boleh baca pun. Ni hari hidup ni betul-betul kena banyak amal. Bukan nanti yang baca juga bila tak dia ni kita hidup. Hari yang kita dengar, kita akan faham. Baik, maka tak boleh nak ikut. Mereka Bani Tamim, Imam Mahdi datang daripada Bani Tamim. Bani Tamim dia pula datang dengan tingkatan, tak dengan lebih. Sebab tu dia jadi Tamim. Macam kicap kalau pula. Dia pun terjemahkan, dia kata tak, itu tanam itu Melayu. So tanam Melayu maknanya Imam Mahdi ni orang Melayu. Orang semua seperti itu. Masya Allah, hebat lah kita orang Melayu ni. Sampai Imam Mahdi pun orang nak bangkitkan di kalangan kita ni. Hal ni boleh dekat pokok orang memperjuangkan Melayu lagi seronok zaman ni. Saya kata tengok orang Melayu punya mulia je Melayu. Ada satu hadis lagi yang dikeluarkan, saya sedih tengok. Sebab yang keluarkan ni orang yang janggut panjang, sorban yang besar, jubahnya hebat, tempatnya hebat, diangkat berada di dalam masyarakat. Bila dia keluarkan satu statement, dia kata saya bermimpi, saya bertemu dengan Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan kepada saya, dia cukup suka kepada yang orang yang paling kaum yang paling dia suka adalah orang yang berada di Nusantara dan tanah Melayu. Kenapa dia suka kepada mereka ni? Kerana mereka suka berselawat ke atas dia. Oh, dahsyatnya bukan. Nabi suka kat kita sebab dia kata bukan saya kata. Maka dia kata, ya Allah,
hadis iaitu yang datang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni seorang sahabat yang cukup hebat. Dia ni di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama, antara orang-orang yang berawal masuk Islam. Apa dia? Abdullah bin Mas'ud. Baik, dia ni diceritakan hebatnya antaranya beliau antara orang yang pertama baca Al-Quran di hadapan musyrikin Mekah selepas Nabi. Nabi selepas ini Nabi baca Al-Quran di hadapan musyrikin Mekah, dan beliau orang yang pertama di kalangan sahabat yang baca Al-Quran di depan muka musyrikin Mekah. Ketika mana Islamnya Umar Al-Khattab, maka dia rasa berani dan rasa seronok dengan Islamnya Umar. Dia keluar daripada rumah Nabi SAW, daripada rumah Al-Aqam bin Abi Al-Qa, terus pergi ke kelab, iaitu kelab puak-puak Quraisy. Dibacanya surah Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan, di depan rumah kelab-kelab musyrikin Mekah waktu tersebut. Keluar puak-puak musyrikin Mekah ni, pukul dia berlapar sampai celok. Sahabat datang berbalik dia. Sahabat kata besok tak payah lagi. Kerana kita tak ditugaskan lagi pun untuk pergi dakwah secara terang-terangan. Kerana tempoh sekarang ini pada 3 tahun pertama kenabian Nabi, semua dakwah berlaku secara diam-diam. Kenapa yang kau pergi nak cari terang-terang? Ini pun satu penyakit juga ni. Kita kat zaman hari ini pasien berani tak tentu halal. Agak enggak kan? Nak bagi kita nak dakwah ke orang, takut kadang-kadang takut dakwah kita disebabkan terlalu cepat berfokus istiadat, maka akhir sekali matlamat kita tak tercapai disebabkan gelojok sana. Saya kan dah kenal masjid, kemudian ikut kali pertama ada orang suruh baca khutbah. Sebelum ni saya pernah baca khutbah masjid MU memang sering, masjid airport pun memang sering. Kali Imam kata okey start baca khutbah Jumaat di masjid Aikro. Ni teks khutbah, dia tak tahu kita baca net khutbah tak pakai teks. Dia bagi teks kat kita, saya pun tak cakap lah saya nak baca khutbah tak pakai teks. Saya ambil teks, kita naik kata mimbar, kita reka lah apa-apa nak cerita tak kita. Baik, lepas tu kenapa lah ada orang yang setuju tak ada masalah lah yang masuk keluar sebab tak tidur dan dibandingkan dengan biasanya orang tak tidur. Tapi bila datang hari juga kata kami imam wajilah tak ada masalah, tapi masalahnya yang rezeki yang lain. Baik, rezeki yang lain kata tak boleh kita kata baca khutbah tak pakai teks. Sebab teks ni disediakan boleh dengan satu syarat, kalau ustaz nak baca khutbah 2 minggu lagi nak baca khutbah, submit awal-awal kat kami teks khutbah yang ustaz nak baca, sebab dia akan dicek oleh panel khutbah kelas. Dan kita tak pola cuma kata je lah, tak boleh buka buat. Ni kadang-kadang betul tak? Allah Ta'ala jangan lupa. Diceritakan, saya baca satu buku kisah tentang satu tempat ni dia melahirkan orang-orang untuk berdakwah. Dia 6 bulan teori, 6 bulan praktikal. Seorang belajar, jadi pengikut jadi belajar selama 6 bulan. Bila dah selesai 6 bulan praktik teori ni, dia kata dah cukuplah ilmu aku untuk aku nak keluar berdakwah, tak perlu lagi praktikal. Kemudian dia kata jangan tunggu praktikal dulu, sebab praktikal ni penting. Dia kata tak apa, saya nak cuba nak pergi berdakwah. Pergi kat satu kampung ni mereka ni orang sesat belakang. Kalau masuk kawasan tu kita andaikanlah tak akan macam ayat bin macam tu lah. Dia ada masjid yang hebat, macam tak Syria. Syria tengok masjid cantik, tak tentu lagi tu masjid tu ahli sunni ke tidak. Kadang-kadang tengok masjid cantik sangat-sangat dengan lampu bergema lepas masuk-masuk kena memang tadi lah. Di sini kadang-kadang masuk satu masjid, tengok-tengok lurus. Ada satu agama lurus, dia ada masjid dia. Pakaian dia macam pakaian kita, tapi agama dia pelik. Dia sembah pada apa? Dia sembah kemaluan perempuan. Lagi punam. Sembah kemaluan perempuan ni. Siapa yang sembah kemaluan perempuan ni? Sebab dia kata kita nak muliakan, kita datang daripada situ, so kita muliakan bila tu kita sembah dia. Agama ni nama lurus. Kalau tuan-tuan nak cari dalam internet, boleh buka tag dalam Google video Al-Yuzet. Al-Yuzet ataupun video Al-Yuzet masih wujud di selatan Lebanon dan di utara Syria, masih wujud sampai ke hari ini. Dan lurus ni dikatakan serpihan daripada Syam. Serpihan daripada Syam. Tanya Islam, perempuan ni tak makan cantik,
Orang lelaki dia pakai sopan, simpan jalur dan sebagainya, pakaian yang dua warna, putih dan hitam. Itu saja. Tapi tetap. Baik, maka murid ini dia hantar pergi ke situ, dakwah. Bila dia berdakwah, tengok tok guru yang sesat dengan duk berkuah kat Zanzibar. Dia bangun kat tengah-tengah orang, dia kata, "Weh, tok guru sesat. Apa lah punya tengok hang duk sesat kau orang. Hang seorang sesat satu pasal ni habis satu masjid, hang dah sesat kau orang." Orang begitu buat. Seorang tok imam hang sesat. Tok imam dia ada pengaruh. Dan kampung tu dia punya. Apa dia buat tak payah cakap, bagi syarat dia. Kena basah tu. Kena basah. Balik dan lepas tok guru dia tanya, "Ustaz, kena basah." Orang kampung kata, "Badan lepas." Baik, hang tengok minggu depan tak putih tak? Tok guru dia tengok kawan tu, orang yang sama juga dia mengajar ilmu yang sesat. Dia pun bangun. Tok guru tak izin nak cakap sebentar. Dia kata, "Saya tahu Tok guru ni orang yang cukup alim. Dan saya rasa saya pernah dengar ada orang cakap, kalau sekiranya orang jumpa orang alim ni, kita pakai picaku bulu-bulu kat badan dia seorang, dapat seorang satu bulu, masuk syurga kita." Ramai-ramai orang pakai bangun picaku bulu kat Tok guru. Tapi kat Tok guru dia kata, "Ini kali pertama kawan ni kat kau. Sekali lagi kau tak kawan, lebih teruk dia jadi aku buat tu." Dan dia kata, "Ni tengok. Apa sekali nama itu dah dapat dan kalau macam ni aku masuk praktikal dulu kan." Lepas tu jangan duduk-duduk. Kita kata pelan-pelan. Duduk ni mugi. Sebab tu dah nampak apa pun kadang-kadang mungkin kita excited nak cerita sampai ke tahap yang macam tu. Dia belum masuk, maka sampai ke tahap dia pukul. Dan dia pukul pula. Besok pun walaupun dia pukul, aku nak pergi baca lagi. Cekalnya Abdullah Ibn Mas'ud. Abdullah Ibn Mas'ud adalah orang yang begitu hampir dengan Al-Quran. Dia ceritakan Abdullah Ibn Mas'ud satu hari. Saya ceritakan 2-3 hari yang lepas kisah Ibn Mas'ud juga satu tempat. Dia panjat pokok. Panjat pokok, waktu tengah panjat pokok, kain terselak nampak betis. Abdullah Ibn Mas'ud ni panjat pokok, kain dia terselak nampak betis. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab apa namanya Rasulullah Muhammad Asarul Nabawa. Dia itu kisah ataupun hayat sahabat, cerita tentang para sahabat. Kita akan jumpa ceritanya. Dia panjat pokok, sahabat tengok Abdullah Ibn Mas'ud tengah panjat pokok. Ramai ni sahabat berdoa, nampak betis dia. Bila nampak betis dia, semua orang gelak dekat dia. "Oi, kepala, hang punya betis kecil." Ketawa kerana sebab betis dia tu kecil sangat-sangat. Dia ni orang yang kurus. Katalah saya ni kurus, dia ni kurus. Macam mana Allah Ta'ala alam. Kalau malam ni saya buka punya betis, saya orang gelak juga. Saya ni. Baik, Abdullah Ibn Mas'ud ni, betis dia kecil, tapi orang gelak. Gelak dekat dia. Sahabat bila Nabi tengok sahabat itu mentertawakan seorang sahabat, apa kata Nabi SAW? Kamu tahu ke tidak? Kalaulah sekiranya ditimbang bukit Uhud dengan beratnya amalan sebelah kaki Abdullah Ibn Mas'ud, kalau bukit Uhud berat lagi sebelah kaki Abdullah Ibn Mas'ud. Kalau ditimbang, ambil sebelah kaki Ibn Mas'ud, ambil bukit Uhud, ditimbang di akhirat pula, maka berat lagi kaki Abdullah Ibn Mas'ud. Pada sebelah kakinya itu, Masya Allah, pahala yang cukup banyak ada pada beliau. Kata Nabi SAW, akan datang di akhir zaman kita manusia berbadan gemuk gedempol. Datang manusia yang berbadan gemuk gedempol, bila mana pergi ke akhirat, tetapi amalan kebaikan mereka tak lebih pun daripada sebelah sayap nyamuk. Ringannya amalan mereka sayap nyamuk pun dia tak boleh nak lawan. Nak katakan di akhir zaman pula kita badan besar, tapi amalan kita tak ada berbandingkan dengan Abdullah Ibn Mas'ud, orang yang cukup hebat, badannya kurus tapi amalannya cukup banyak. Abdullah Ibn Mas'ud ceritakan lagi dia dengan Nabi. Satu hari aku menunjukkan kaki, tiba-tiba Nabi angkat kaki Nabi, letak atas kaki aku pun seronok. Sebab Nabi ni letak kaki Nabi ke atas kaki dia. Satu ketika, waktu tersebut turun wahyu ke atas Nabi SAW. Kata Abdullah Ibn Mas'ud, aku rasakan seakan-akan betis aku nak pecah pada waktu tersebut. Betapa beratnya menanggung wahyu yang turun ke atas Nabi SAW. Beratnya sampai dia kata, betis aku kat orang macam nak pecah waktu itu. Ini Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. So hadis ini datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu dunya hatta yamliku al-arab rajulun min ahli baiti yuwaddi ismuhu
ismi. Kata Nabi SAW, kiamat takkan berlaku. Takkan berlaku kiamat ini sampailah pada waktu tersebut orang-orang Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki. Orang Arab ni akan dikuasai oleh seorang lelaki. Siapa dia lelaki ini? Iaitu rajulun min ahli baiti, seorang lelaki daripada keluarga aku, iaitu daripada keturunan aku, yang namanya sama sebagaimana nama aku, Muhammad bin Abdullah. Ini yang hasil daripada hadis ini yang dijadikan sandaran. Baik, asalnya dalam isu berkaitan Imam Mahdi ini, khilaf di kalangan ulama di antara yang menolak mengatakan Imam Mahdi akan muncul dan yang mengatakan akan muncul Imam Mahdi. Muncul perselisihan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan itu adalah hadis ahad. Apa dia hadis ahad? Hadis ahad ni hadis yang seorang saja riwayat, sahabat yang lain tak riwayat. Pada permulaan dulu berlaku. Jadi sebagian ulama ni tolak kami mereka sebab mereka tak ambil hadis ahad sebagai hujah dengan mengatakan tak. Sebab hadis ni hadis ahad. Walaupun yang meriwayatkannya adalah seorang rijal siqat, lelaki yang paling dipercayai. Melainkan bila mana semakin hari ilmu hadis semakin berkembang, kajian demi kajian dibuat, sampailah kita katakan pada hari ini kalau dalam ilmu hadis, tak mana tempat yang paling hebat untuk kita belajar? Siapa tahu? Tempat yang paling terbaik untuk belajar hadis di seluruh dunia ni, tak mana tempat paling terbaik untuk belajar hadis? India. India ni di antara paling ramai ulama-ulama hadis datang daripada India. Jawapan Darul Ulum antaranya. Ini tempat-tempat berkumpul ulama hadis. Siapa pernah dengar nama-nama hebat sebelum terpisah Pakistan dan India dan selepas terpisah, maka ramai di kalangan mereka ulama-ulama yang hebat. Sebab tu kita jarang tengok orang India pergi mengaji dengan orang Arab. Jarang kita jumpa ni. Saya pun di Jordan saya tak pernah jumpa, di Syria saya tak pernah jumpa, di Mesir dia orang kata ada tapi jumlah terlalu sedikit. Di Jordan seorang saja, itu pun dah konvert sebelum pergi ke sana, iaitu Farid Rabi. Farid Rabi seorang saja wakil orang India kat Jordan. Pada zaman saya belajar, tak ada orang India. Sebab tu mereka ni kalau dia nak belajar, sebab tu kalau siapa pergi ke Penang, ustaz-ustaz yang India ni yang belajar kat masjid-masjid ni, kebanyakan mereka datang daripada belajar kat India. Belajar kat Kerala, belajar kat Pakistan, belajar kat Jawapan Darul Ulum. Ini atau orang-orang yang hebat. Bahkan zaman dulu dua tempat orang pergi menuju ilmu. Yang pertama India, yang kedua Mekah. Mekah dan Madinah. Dan ada 3 tempat yang menjadi tempat pergi menuju ilmu. Dan Allah berikan sebenarnya kepada umat-umat Nabi SAW ni kelebihan-kelebihan. Bangsa Melayu, kelebihan kita apa? Orang Arab dan orang Melayu, apa kelebihan dalam Al-Quran? Kita orang Melayu ni Allah berikan kelebihan Quran. Jarang kita jumpa bangsa-bangsa yang sebutan Al-Quran perfect. Dalam Al-Quran boleh kat kita, makhraj huruf boleh kat orang Melayu. Betul? Bila mana-mana buat pertandingan Quran pun menang orang Melayu ni, pasti dia duduk pada ranking yang terbaik. Ini yang Allah beri kelebihan pada kita dalam Al-Quran. Dan semua orang-orang yang datang dari Arab pun rasa pelik dengan kita nak dibandingkan dengan pergi kalau tuan-tuan pergi ke Uzbekistan, pergi ke negara Kazakhstan dan negara-negara Islam yang lain ni. Kita nak cari orang yang baca Al-Quran itu satu benda yang istimewa sangat-sangat. Siapa boleh baca Al-Quran? Tapi kita ni lebih dikatakan ramai di antara kita boleh baca Al-Quran dengan baik. Ini kita kat Malaysia berbanding negara Islam yang lain. Orang India pun dia baca tak sedap macam kita. Orang Cina pun baca tak sedap. Tapi orang Melayu dia baca sedap. Ini kelebihan kita sebagai orang Melayu. Allah berikan pula kepada orang-orang Maghribi. Orang Maghribi, orang Algeria, iaitu dalam hafal Al-Quran. Di antara penghafal kufar paling ramai sekali datang daripada Maghribi. Datang daripada Maghribi, datang daripada Algeria. Di sana budak-budak kecil hafal 30 juta Al-Quran, kita boleh jumpa kat mana-mana tempat. Ini kehebatan orang Allah berikan kepada mereka. Tapi bab hadis Allah bagi kat orang India. Ramai di antara ulama hadis boleh juga orang-orang India. Sebab tu kitab-kitab sirah ini, antara kitab sirah yang pertama bukan datang daripada ulama Arab, tapi datang daripada ulama India. Kerana kehebatan mereka hampir kepada hadis. Dia hafal hadis. Tuan-tuan hafal Al-Quran sebab memang Allah walaupun yassarna Al-Quran, Allah pun dalam Al-Quran kami kesemuanya kami mudahkan Al-Quran untuk lizik, untuk kamu ingat.
Tapi tidak hadis. Hadis bukan senang nak menghafal, tapi dia boleh hafal. Hafal hadis ni. Sunan Sittah, semua enam rawi ulama hadis semua dihafal dengan hadis. Masya-Allah. Kalau boleh hafal hadis, hafal Al-Quran pun dah cukup hebat, hafal hadis makin-makin hebat. Saya kadang-kadang fikir kat Malaysia ni, kalau dah diletakkan orang-orang agama memerintah kita ni, saya rasa kalau orang agama tu betul-betul cerdik, macam-macam benda kita boleh buat. Kita ramai orang-orang OKU ni, orang yang kakinya cacat, orang yang matanya buta. Saya kata kenapa lah orang OKU ni kita pergi ajar anyam bulu, buat perhiasan, buat kuih, buat benda-benda, menyanyi kat pasar malam, ruki sangat-sangat. Main musik. Ni orang buta ni main musik. Kalau tuan-tuan pergi kat Mesir ni, orang-orang buta ni dia tak bagi buat benda tu semua. Orang buta ni orang istimewa, dia kata. Mata buta, apa dia buat? Dia biarkan orang-orang ni, dia hantar. Bayar bagi duit, keluarkan duit kakak. Ini duit kakak, tiba-tiba nak pergi bayar duit kakak. Tenang gadai. Betul-betul ni, ambil buta-buta OKU ni, ambil ni, keluarkan duit kakak, bagi kat mereka, sponsor mereka bagi hafal Quran 30,000. Ini cukup terang ni. Daripada dua hafal lagu Al-Azmi, Al-Firasi, lagu-lagu ya Allah, boleh hafal Al-Quran. Siapa pergi ke Penang, ada nasi kandar beratur, nasi dekat Masjid Kapitan. Di waktu malam, ada seorang orang buta datang balik. Apa dia buat? Dia hafal dua orang banyak-banyak, berpindu kat atas meja, baca dua orang banyak-banyak, orang bagi duit kat dia. Malam besok dia datang pula, dia baca Al-Quran, baca orang bagi duit kat dia. Tapi kita tak mahu lah macam tu. Buta ni elok duduk masjid. Daripada biarkan imam-imam kita nak baca tentang apa-apa, dia bagi kat orang buta nak bacaan yang sedap, cantik, elok, bagi kat dia gaji kan dia, bagi bilik kat dia, bagi rumah kat dia, Masya Allah. Lagi apa nak dibandingkan dengan yang macam, dengan apa yang kita buat orang ni. Dia orang buat macam tu. Ini betul-betul. So kelebihan orang-orang Algeria, orang Morocco, Maghribi ni, mereka kelebihan dalam bab menghafal Al-Quran. Maka hebat orang India dalam bab hadis. Sebab tu hadis ni akhir sekali bila dikaji, hadis itu bukan ahad pokoknya. Bahkan dinaikkan dan tarafnya kepada mutawatir, iaitu yang boleh dijadikan hujah pada datang dengan banyak sanad. Jadi saya akan bacakan hadis-hadis yang datang dari ini. Baik, so hadis yang pertama ni saudara kita, hadis riwayat Imam Tirmizi yang menceritakan Nabi sebut akan datang akhir zaman kelak seorang lelaki, iaitu di kalangan aku, daripada keturunan aku, yang nama dia sebagaimana nama. Baik, habis tu ke mana pula datang Imam Mahdi? Tak disebut pun dalam ni Imam Mahdi ni. Dia sebut datang daripada keluarga aku. Baik, kita akan pergi kepada hadis-hadis yang lain, iaitu yang pertama sekali kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia, iaitu kata-kata daripada Ali karamallahu wajhahu, Ali radhiyallahu anhu, kata dia, telah berkata Ali sambil pandang puteranya Hasan, sesungguhnya putera aku ini adalah Sayyid sebagaimana yang telah dinamakan oleh Nabi SAW dan keturunannya. Dan dari keturunannya ini akan lahir seorang lelaki, saya bacakan terjemahan dia, yang nama dia sebagaimana nama Nabi kamu, dan menyerupai Nabi SAW dalam perangai dan tidak menyerupai baginda dalam rupa dan bentuk. Perangai, ya, menyerupai perangai Nabi tapi tidak dalam rupa bentuk. Maknanya yang datang daripada susu jalur. Dan ulama telah mengatakan dalam bab ini, dalam kitab antaranya Al-Manawi, dalam kitab Al-Kabir Ibnu Asir, dalam kitab An-Nihayah Ibnu Qayyim Al-Jawzi, kitab Qaribul Hadis Manawi Munif fi Sahih wa Dha'if Sayyid Ahmad Siddiq Al-Umari, dan berbagai antaranya dalam kitab hadis kita, iaitu Ibnu Katsir ini juga disebutkan berkaitan tentang. Baik. Kemudian ada lagi hadis yang lain yang menceritakan dalam bab ini, iaitu terdapat hadis di dalam kitab, antaranya cerita tentang Al-Mahdi ini, iaitu yang datang mengatakan Al-Mahdi ini datang daripada Husain. Tetapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, Maka hadis yang tepatnya iaitu yang mengatakan Imam Mahdi ini datang daripada susun galur Hasan. Sebab itu yang buat Syiah marah sangat-sangat ni, sehingga mereka namakan Al-Mahdi Al-Muntazar, Imam Mahdi yang sedang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi ini akan menuntut bela balik ke atas mereka di akhir zaman nanti. Dan Imam Mahdi ini akan datang daripada susun galur Husain. Sebenarnya bukan datang daripada Husain, tapi datang daripada susun galur Hasan sebenarnya.
Baik, begitu juga hadis tentang Al-Mahdi ini antaranya hadis riwayat Jabir bin Abdullah, seorang kanak-kanak yang Islam pada zaman Nabi. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, sentiasa ada di kalangan umatku golongan yang berperang di atas kebenaran, dan mereka akan berada dalam kebenaran itu sampai kepada hari kiamat. Akan ada sahaja orang yang jaga kemuliaan agama ini, kita jangan risau, kita jangan bimbang. Akan ada sikit banyak bukan soalnya, tapi tetap akan wujud sampai ke akhir zaman. Sebab itu dalam bab ini sebahagian ulama mentafsirkan Mahdi itu adalah khalifah, yaitu Imam Mahdi itu adalah seorang khalifah. Karena kebaikan itu, Islam itu berada di tangannya, dan dialah yang akan memerintah bumi ini dengan keadilan di akhir zaman kelak. Dan bukanlah Imam Mahdi itu orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba saja muncul, tidak. Melainkan orang sebagaimana kita yang makan dan minum, yang ada ilmu dan amalannya yang hebat, akhir sekali Allah jadikan. Dan itulah orang yang dinamakan sebagai Imam Mahdi. Baik, kata dia ni. Kemudian turun Nabi Isa AS daripada langit dan berkata pemimpin mereka, iaitu pada waktu tersebut yang dikatakan Imam Mahdi ini, silalah menjadi imam solat kami. So ceritanya Imam Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman kelak. Imam Mahdi dan pun wujud pada waktu tersebut. Dan ketika mana dia wujud, Nabi Isa minta kepada Imam Mahdi untuk jadi imam solat Asya pada waktu itu. Dan dikatakan antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga yang menceritakan yang Nabi Isa akan turun di salah satu menara di Masjid Umawi di Damsyik. Yang hari ini masjid itu masih lagi terpelihara, Masjid Umawi, masjid yang berusia hampir kepada 1000 tahun, asal gereja tapi ditukarkan jadi masjid. Kat dalamnya ada makam Nabi Allah Yahya kat dalam Masjid Umawi. Sampai hari ini masjid yang luas, pusat pemerintahan Khalifah Al-Umayyin pada zaman dahulu. Dalam tu jadi macam ibu pejabat. Dia ada tempat harta zakat, dipanggil Jabi. Satu tempat yang tinggi, dalam tu dia letakkan semua harta-harta zakat. Kat dalam tu juga adanya kepala mesin. Setelah mana dipenggal, dibawa pergi ke dalam masjid itu, akhir sekali dikebumikan di situ. Sekarang ni jadi tempat istimewa bagi puak-puak Syiah. Sebab pemerintah Syria itu Syiah. Jadi Syiah ni memang jadi bermaharaja lela lah kat sana. Kebanyak tempat-tempat yang Syiah telah kuasai, antaranya kat Masjid Umawi ini pun Syiah juga yang kuasai. So antara hadis menyebut Isa akan turun di masjid itu dan akan solat Asya pada waktu tersebut, dan dia minta Imam Mahdi ini jadi imam. Maka kata Imam Mahdi tidak, dia tak mau. Akhir sekali Nabi Isa mengatakan bahawa sebahagian kamu sebagai Allah jadikan sebahagian kamu sebagai kemuliaan yang Allah jadikan kepada atas umat Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, maknanya hadis yang sahih yang menceritakan tentang datangnya Isa dan Imam Mahdi yang akan menjadi imam. Baik, hadis yang seterusnya juga hadis daripada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi SAW bersabda, Mahdi itu dari Ahlul Bait. Allah bawa kebaikan dengannya dalam satu malam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini dapat kat geng-geng Habib ni, seronok ni hadis ni. Tiba tak kisah lah itu. Bukan kita nak bincangkan bab itu, tapi nak ceritakan dalam bab ni bagaimana datangnya Imam Mahdi itu daripada keturunan Nabi SAW. Baik, hadis yang seterusnya daripada Abu Zar, daripada Abdullah, daripada Nabi SAW yang bersabda, sekiranya di dunia hanya tinggal sehari sahaja sebelum kiamat, nescaya Allah akan panjangkan hari itu. Dan hari itu dikatakan hari yang munculnya Dajjal. Maknanya hari ada Dajjal ni, dah pun wujud Imam Mahdi pada waktu tersebut. Bahkan sebahagian hadis-hadis yang lain bila saya cek, ada hadis yang mengatakan ketika mana keluarnya Ya'juj dan Ma'juj waktu tersebut, Imam Mahdi dah muncul. Nabi Isa AS tak mampu nak lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga dengan Imam Mahdi, sehingga Allah telah jadikan penyakit berjangkit pada waktu tersebut satu wabak, yang mana wabak ini telah terkena kepada Ya'juj dan Ma'juj, sehingga menyebabkan semua Ya'juj dan Ma'juj ini mati bergelimpangan. Datang burung pula, bawa pindahkan mayat-mayat yang berbau busuk ni ke satu tempat yang lain. Ini cerita tentang di akhir zaman. Imam Mahdi tak dapat nak lawan dengan Ya'juj dan Ma'juj dan juga Dajjal. Dan dalam hadis ini diceritakan masa yang lama pada waktu tersebut, dunia hanya tinggal sehari sebelum kiamat. Allah panjangkan hari itu sehingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunan. Maknanya pada zaman tersebut Allah jadikan masa yang panjang
Dan pada waktu tersebut akan bangkit seorang daripada keturunanku, iaitu daripada keluargaku. Nama dia seperti nama aku, dan juga nama bapa dia sebagaimana nama bapa aku, dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan saksama, sebagaimana bumi dipenuhi kezaliman dan kekejaman. Maknanya waktu datang Imam Mahdi, zaman itu berada pada zaman kekacauan, haru biru, fitnah. Kita ni pun dah haru biru dah ni. Zaman kita ni, kita pun tak pasti siapa anak jadi Imam Mahdi ni. Imam Aikro ke, Imam mungkin orang ke, Imam mungkin kecil ke, Imam tu. Baik, lagi kita cerita kenapa dinamakan Imam Mahdi. Baik, yang keempat, hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat daripada Al-Tabrani. Kata dia, aku telah dengar Nabi SAW bersabda, akan lahir dari umatku seorang yang lelaki yang menyeru dengan sunnahku. Dia menyeru dengan sunnah Nabi. Allah turunkan hujan dari langit untuknya. Allah berikan keberkatan baginya dengan turunkan hujan. Bumi mengeluarkan hasil darinya, dan bumi dipenuhi dengan kedurjanaan dan kekejaman. Nikmat Allah bagi, malah bertakwa kepada Allah bagi. Waktu tersebut. Dan ia memerintah umat ini selama 7 tahun, dan dia akan berada di Baitul Maqdis. Dia akan berada di sana untuk membebaskan Baitul Maqdis pada waktu tersebut. Hadis yang kelima, hadis riwayat daripada Aisyah, hadis riwayat Na'im bin Hammad, iaitu cerita tentang kata Nabi SAW, Al-Mahdi itu seorang lelaki dari cucuku, dia akan berperang atas sunnahku seperti aku berperang atas wahyu. Sebab itu, siapa yang nak jadi pengikut Mahdi dalam hadis yang lain, saya tak banyak hadis-hadis, dia sekadar sebutkan antara yang menjadi pengikut Mahdi dan pengikut Nabi Isa berjumlah sama banyak dengan tentera Badar. Berapa banyak tentera Badar? 313 orang. Itu saja. Ni kita ni tak tahu ni, pokok kita ni tak tahu macam mana. Siapa dia 313 tu? Orang yang memperjuangkan sunnah. Maksud orang yang memperjuangkan sunnah, orang yang berada di atas landasan yang betul. Dia pegang Al-Quran dan pegang hadis. Kalau Al-Quran pun tak baca, ikut sunnah Nabi pun tidak, duk kira yang anana tak tentu lagi. Betul? Sebab Nabi bagi syafaat dan kita ni bukan hanya sekadar berqasidah, bukan sekadar berselawat, ittiba' sunnah ni ikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi ni apa sahaja hak Nabi suruh, wama nahakum anhu apa ada dalam ayat Quran. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ayat Quran, wama nahakum anhu fatahu. Apa ya? Allah sallallahu alaihi wasallam tidak kena ingat, tak ingat tak pasti. Tak apa, kita ingat macam tu. Okey, baik. So, apa saja yang Nabi bawa, ambil. Apa saja yang Al-Quran kata, ikut. Lain daripada itu, susah kita. Sebab tu kita kata, kalau hari ni bercita-cita nak jadi tentera Mahdi, ni dah passion dah ni, orang kita ni buat timbul suka-suka. Mana-mana tempat ni, ramai geng-geng kumpulan Islam buat bendera warna hitam. Orang tanya kenapa bendera warna hitam? Konon-konon bendera warna hitam tu sebab apa? Sebab bendera Mahdi. Konon-konon dikatakan bendera hitam tu bendera Mahdi. Sebab tu bendera mereka warna hitam. Ambil tak bendera saja memang tak lepas lah kita kata. Sebab tu dalam bab ni kena ikut sunnah Nabi. Baik, hadis daripada Sa'id bin Musayyib daripada Ummu Salamah, dia kata, aku telah dengar Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi dari keturunanku dari anak cucu Fatimah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, At-Tabrani dan Hakim. Okey, baik. Kemudian tidak terdapat satu hadis pun. Ini yang kita yang jadi muskil kat sini, kerana tak jumpa satu hadis pun yang menyebut kenapa dinamakan Al-Mahdi, ataupun yang menyebut mengapa dinamakan Al-Mahdi ini. Kita tak jumpa satu hadis pun. Maka ulama hadis mengambil daripada situ kefahamannya bukanlah namanya Imam Mahdi. Nama imam kerana dia akan memimpin, maka dipanggil imam. Dan Mahdi itu orang yang diberi petunjuk. Maknanya orang yang berada di atas petunjuk Allah dan Rasul, maka dinamakan jadi Mahdi, yang diberi petunjuk. Adapun nama dia yang sebenar, Muhammad bin Abdullah. Pokok asal bagi anak kita jadi Imam Mahdi, nama Muhammad bin Abdullah. Baik. Tapi dalam hadis pun tak, hidung dia mancung. Mau hidung kita pendek memang terkeluar daripada itu, memang tak boleh jadi. Jadi baik.
Kemudian yang pula juga disebut, dia kata sebab dinamakan Al-Mahdi pula antaranya dikatakan kerana dia menunjukkan satu gunung di gunung-gunung di sebuah negeri Syam. Kerana dia mengeluarkan daripada dua gunung tersebut lembaran kitab Taurat. Al-Mahdi berhujah melawan orang-orang Yahudi menggunakan kitab tersebut. Ini kata-kata yang tidak asal saja sekadar kata-kata cakap-cakap, kita bukan disembulkan datang daripada hadis. Kita boleh dengar saja tapi tak boleh untuk dijadikan sebagai hujah. Melainkan Ka'ab bin Al-Qamah sebut, dia kata dalam kitab dinamakan Al-Mahdi ini kerana menunjukkan pada satu perkara yang telah hilang. Dia mengeluarkan peti dari negeri Al-Baqiyah, peti berisi lembaran kitab Taurat. Dia datang dan dibawa bersama juga dengan dia, iaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab yang sebelum ini yang asli. Ini disebut dalam kitab Al-Fitan yang dikarang oleh Na'im bin Hamad. Walau bagaimanapun, kalau kita baca dalam kitab Ibnu Katsir, dia banyak menolak hadis-hadis yang datang daripada Na'im bin Hamad. Kerana Na'im bin Hamad ni adalah salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis maupun. Ini cerita saja. Adapun nak cari yang sumber yang sahih daripada kitab Ibnu Katsir ataupun daripada hadis yang bersumberkan Muslim, satu daripada Bukhari, dua ataupun tiga daripada Muslim, yang lain-lain daripada Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi. Yang lain daripada itu, maka tidak ada satu pun yang sahih berkaitan dengan Imam Mahdi. So kenapa nama dia Imam Mahdi? Kerana nama dia Mahdi kerana dia diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT. Baik, ceritanya sampai akhir sekali dia akan pergi membebaskan Baitul Maqdis. Hari ini kita pula ambil pandangan daripada situ dengan mengatakan, so kita tak payah buat apa-apa lah, kita nak bantu orang Palestin ni. Tunggu besok Imam Mahdi datang, dia akan bebaskan. Tak, ini pandangan yang salah. Pandangan yang salah yang memahami hadis kita dengan konteks yang salah. Walaupun Nabi dah ceritakan apa yang bakal berlaku, tapi apa peranan kita hari ini? Peranan kita dalam bab ini, kalaulah Imam Mahdi ini dimuliakan beliau disebabkan oleh kerana dia jaga agama, dia ikut sunnah. Kalau kita nak jadi mulia ataupun berada bersama-sama dengan dia, maka tak dapat, tidak mesti juga kita mesti berada pada jalan yang sama. Ada satu soalan baru ni orang tanya saya, dia kata, Ustaz, orang kata kiamat nak berlaku tahun 2015. Baik, habis itu macam mana ni Ustaz? Betul ke tak betul? Kadang-kadang kita suka nak beritahu bapak cerita-cerita macam ni, tapi bukan tujuan untuk nak beramal. Dalam cerita Imam Mahdi ni cerita huru-hara, maknanya kita tak takut kalau kita keadaan huru-hara yang berlaku itu. Orang yang selamat satu saja, orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang lain daripada semua takkan selamat. Takut-takut kita tak kenal hamana Dajjal, hamana Ya'juj, hamana Ma'juj, kita pakai ikut Dajjal. Kalau ikut riwayat-riwayat yang lain mengatakan Dajjal itu dah berwujud. Bahkan digambarkan kerana Dajjal itu diseru daripada Nabi-Nabi terdahulu, lebih seru umat Muhammad pada jaga diri mereka daripada Dajjal, seakan-akan Dajjal itu dah wujud pada zaman dahulu lagi. Dan siapa Dajjal itu? Sebahagian besar ulama mengatakan Dajjal itu adalah orang Yahudi. Sebahagian besar mengatakan demikian. Begitu juga dengan Ya'juj dan Ma'juj, yang jumlah Ya'juj dan Ma'juj lebih ramai lagi daripada kita jumlah orang-orang yang baik. Kita tak tahu ni, takut-takutnya kita termasuk di antara itu. Sebab itulah sama Allah, sebab itu kita jaga kita. Bila kita pegang dengan Al-Quran ni, kita takkan sesat. Bila orang tanya, Ustaz ni kiamat nak berlaku tahun 2015, apa kita nak buat? Jawab saya, dia kata senang saja. Nabi, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, tanya, Ya Rasulullah, mata as-sa'ah, bila nak berlaku kiamat? Nabi ni ada sahabat yang Nabi bagi respon pada jawapan, ada sahabat yang Nabi kenal dia macam mana, Nabi jawab cara yang berlainan. Apa kata Nabi pada orang tu?